Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran untuk pengakhiran standard kandungan 3.1 kuasa 2 dan punca kuasa 2. Cikgu harap kamu dah bersedia untuk pembelajaran hari ini. Pastikan kamu ada kalkulator di sisi kamu, buku teks, latihan, kertas dan juga pensel pemadam semualah. So kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masih lagi di bawah satu bab yang sama, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Untuk hari ini kita akan habiskan untuk standard kandungan 3.1 ni, kuasa 2 dan punca kuasa 2. Standard pembelajaran hari ini kita akan fokus kepada 3 benda. 3.1.7 menganggar pertama kuasa 2 suatu nombor, kedua punca kuasa 2 satu nombor. Jadi kita menganggarkan ni, nanti kita tahulah macam mana kita nak menganggarkan kuasa 2 satu nombor dengan punca kuasa 2 satu nombor. Kedua, 3.1.8 membuat generalisasi tentang pendaraban yang melibatkan punca kuasa 2 nombor yang sama, kedua punca kuasa 2 nombor yang berbeza. Nombor yang sama, punca kuasa 2 nombor yang sama dan punca kuasa 2 nombor yang berbeza. Nampak macam susah kan? Tak susah pun, senang je. 3.1.9 mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa 2 dan punca kuasa 2. Mengemuka dan menyelesaikan masalah ni, kita selalunya akan tengok soalan yang berayat lah. Kamu kena baca, lepas tu kamu kena keluarkan maklumat-maklumat dia, baru kamu boleh jawab. Kita imbas sikit pembelajaran kita yang lepas. Kita buat imbasan sikit pembelajaran kita yang lepas. Kita dah belajar 3.1.5 menentukan punca kuasa 2 satu nombor tanpa menggunakan teknologi dan menentukan punca kuasa 2 satu nombor positif dengan menggunakan teknologi. Maksudnya kita dah belajar dah yang pembelajaran lepas ni, kita dah tengok macam mana punca kuasa 2 secara manual dan punca kuasa 2 menggunakan kalkulator. Punca kuasa 2 yang secara manual tu kita dah tengok dah. Kita boleh guna kaedah macam mana, pengiraan macam mana, nombor, perpulahan dia, pecahan dia. Kalau pecahan tu besar, kamu boleh kecilkan dulu pecahan. Kalau pecahan tu pecahan bercampur, kamu kena buat jadi dia menjadi pecahan wajar dulu. Jadi dia memudahkan untuk buat kamu buat pengiraan secara manual. Tapi kalau kalkulator tak apa, kamu boleh tekan je, tekan sama dengan, kamu akan dapat nilai. Kita tengok dulu standard pembelajaran yang pertama ni, 3.1.7 menganggarkan satu kuasa 2 suatu nombor dan punca kuasa 2 satu nombor. Apa itu anggaran? Anggaran ni kita buat agak-agak, dia tak tepat pun, dia mestilah menghampiri. Contohnya, nombor 1, 2, 3. Apakah nombor yang paling hampir dengan nombor 2? Dia boleh jadi 1, dia boleh jadi 3. Dia anggaran, apa nombor yang paling hampir dengan nombor 2. Contoh, 210 dengan 215. 210 dengan 215. Apakah nombor yang paling hampir dengan 215? So, kamu boleh susunlah nombor tu. 210, 211, 212, 213, 214 dengan 215. Jadi, nilai apa yang paling hampir dengan 215? 214 yang paling hampir. Itu maknanya kita menganggarkan. Bukannya kita tepat, kita kata, 215 tu 215 lah. Tak. Kita menganggarkan sahaja. Sama juga dengan
kuasa 2 dengan punca kuasa 2 pun boleh juga kita menganggarkan. Okey, macam mana? Okey, kalau kamu tengok muka surat, buku teks muka surat 55, okey, dia dah bagi dah contoh anggaran untuk yang A tu kan, 27.5 kuasa 2. Tapi yang tu nanti kamu macam confuse sebab dia nombor perpulahan. So, cikgu akan bagi contoh, bagi nombor bulat dulu. Sebab nanti kalau kamu pecahan, nanti kamu akan confuse pula. Okey, sekarang kita tengok yang contoh A ni, 61 kuasa 2. Jadi, kita boleh tulis, okey, apa nombor yang hampir dengan 61? Ataupun anggaran bagi 61. Okey, semestinya 60 kuasa 2. Okey, 60 sehingga 70. Maknanya 61 ni duduk di dalam kalangan ataupun dalam nombor 60 hingga 70. Okey? Okey, lepas tu kita tulis pula 61 kuasa 2. Okey, lepas tu adalah kena tulislah adalah antara 60 sehingga kamu tak boleh tulis simbol, kamu kena mengeja. So 60 dengan 70. Jadi 61 adalah antara 60 hingga 70. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, kamu buatlah 61 kuasa 2 adalah antara 60 kuasa 2 dengan 70 kuasa 2. Okey, setakat ni okey lagi ya. Okey, yang first kamu tulis je dulu. 61 adalah antara 60 dengan 70. Maksudnya 61 tu dalam bilangan nombor 60 dengan 70. Lepas tu tulis pula 61 kuasa 2 adalah antara 60 kuasa 2 dengan 70 kuasa 2. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu jawapan dia? Okey, kita boleh dapatkan nilai 61 kuasa 2 ni berapa. Jadi gunalah kalkulator. Kamu boleh kira. 61 kuasa 2 kamu akan dapat 3,721. Okey, 60 kuasa 2 kamu akan dapat 3,600. Okey, ini nilai untuk 60 kuasa 2. Okey, untuk 70 kuasa 2 kamu akan dapat 4,900. Okey. Kalau kamu tengok nilai 60 kuasa 2 dengan 70 kuasa 2, kamu dah dapat 3,600 untuk 60 kuasa 2 dan 4,900 untuk 70 kuasa 2. Jadi kamu boleh tengok apa nombor yang paling hampir dengan 3,721. Paling hampir. Bila kamu tengok paling hampir, kamu boleh menganggarkan, maknanya 60 kuasa 2 itu yang nilai dia 3,600 itulah yang paling hampir dengan 3,721 untuk nilai 61 kuasa 2. Jadi anggaran dia kita kata 61 kuasa 2. Anggaran dia ni bentuk kalau kamu tengok dekat dalam buku teks tu, dia macam sama dengan, tapi sama dengan dia tu macam beralun, macam berombak tu. Itu adalah simbol bagi anggaran. Okey? Yang simbol anggaran. Jadi 61 kuasa 2 anggaran dia adalah 6
60 kuasa 2. 60 kuasa 2. Ataupun kamu boleh tulis nilai dia terus 3,600 macam tu. Jadi macam inilah kita nak buat anggaran. Kita tak tahu secara tepat 61 kuasa 2 tu. Jadi kita menganggarkan apa nombor yang nilai yang paling hampir dengan nilai asal. Jadi nilai yang paling hampir dengan nilai asal soalan tu, macam soalan 61 kuasa 2 ni, yang paling hampir dengan 3,721 adalah 60 kuasa 2 yang nilai dia adalah 3,600. Okey? Okey. Okey, sekarang kita tengok pula untuk pecahan. Untuk pecahan ni sama jugalah. Jadi kamu tulislah dulu. Punca kuasa 3 adalah antara 30 padam dulu. Okey. Anggaran bagi punca kuasa 34 ni adalah di antara 30 dengan buruknya tulisan. Okey, dengan punca kuasa 40. Jadi 34 ni duduk di antara punca kuasa 30 dengan punca kuasa 40. Jadi langkah yang kedua, cikgu kata apa? Kita kena dapatkan nilai dulu. Sebab kita nak tahu nilai yang paling hampir dengan punca kuasa 34 tu berapa. Jadi kita guna kalkulator. Tulis. Tekan saja punca kuasa 34. Okey, dapatkan nilai kuasa 34. Kita akan dapat 5.83. Okey, untuk punca kuasa 30, kamu akan dapat 5.48. Dan punca kuasa 40, kamu akan dapat 6.32. Jadi, apa nilai yang paling hampir? Paling hampir dengan 5.87. Okey, yang tadi yang punca kuasa 30 tu, kita dapat 5.48. Okey, kamu boleh tekan kalkulator, tengok punca kuasa 30, kamu akan dapat 5.48. Lepas tu, kamu tengok pula punca kuasa 40. Kamu tekan punca kuasa 40, kamu akan dapat nilai dia 6.32. So, 5.84 ni paling hampir dengan yang mana? Kita anggarkan. Yang paling hampir dengan 5.84 adalah 6.32. Yang paling hampir. Sebabnya 5 dengan 8 tu dia dah, kalau kita bunda pun dia dah jadi 6. Kalau 5.4, kalau kita bunda, dia masih lagi 5. Okey? Sebab tu cikgu kata, yang topik ni kamu dah kena cuba relatekan dengan apa yang kamu belajar dekat sekolah rendah dulu. Kamu dah tengok bundar pun dah masuk dah. Masuk kat dalam tingkatan 1 ni. Jadi, kamu tengoklah bila kamu bundar kan, 5 dengan 5.8 ni, bila kamu bundar, dia akan dapat 6. Sebab dia 8 ni melebihi nilai 4. Jadi besar dia, jadi dia boleh ditambah 1. Kalau 5.48 ni tak boleh, sebabnya 4 ni dia kurang daripada nilai. Jadi dia tak boleh ditambah 1 lah dengan 5 ni. Jadi dia tetap akan dapat 5. Lepas tu 6 ni dah semestinya lah dia dah 6. Jadi kita boleh kata kat sini 5, kita boleh kata kat sini punca kuasa 2 34. Anggaran nilai dia, okey, buat bentuk macam sama dengan bentuk apa? Bentuk ombak tu. Ni. Nilai anggaran lah ni. Macam ni. Macam ni. Macam tu. Okey, nilai yang paling hampir dengan ni adalah punca kuasa 40. Ataupun kamu boleh tulis terus nilai dia 6
6.32. Macam tu. Okey? Kita elok sikit. Okey, 6.32. Inilah anggaran. Anggaran ni kita ambil yang paling hampir. Dia tak tepat tapi dia paling hampir dengan nilai asal. Okey? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok pula untuk standard pembelajaran yang kedua iaitu 3.8. Membuat generalisasi tentang pendaraban yang melibatkan punca kuasa dua nombor yang sama dengan punca kuasa dua nombor yang berbeza. Okey, sekarang ni cikgu dah bagi contoh kat sini kan. Okey, yang ni adalah untuk nombor yang sama. Okey, yang ni untuk nombor yang sama. Okey, macam mana kita tahu dia nombor yang sama? Sebab A darab dengan A dapat jawapan dia A. Jadi dia samalah. A darab A dapat A lah. Okey. Untuk punca kuasa nombor yang berbeza, yang bawah ni. A darab dengan B, dia akan dapat jawapan A darab B. Punca kuasa A darab B. Sebab dia campur dua nombor yang berbeza. Okey, yang ni untuk nombor yang berbeza. Okey. Nanti kita akan tengoklah sebab A dengan B ni dia hanya formula saja. Nanti kita akan tengok bila kita dah masukkan nilai, kita akan nampak apa yang dikatakan nombor yang sama, apa yang dimaksudkan dengan nombor yang berbeza. Okey. Okey, ni ada contoh. Okey, contoh yang pertama ni adalah yang punca kuasa 6 darab punca kuasa 6 ni adalah untuk nombor yang sama sebab dia 6 darab 6. Okey. Yang kedua ni adalah contoh bagi nombor yang berbeza. Nampak berbezalah 2 dengan 18. Okey. Okey, kita akan buat pengiraan. Okey, kita tengok dulu untuk punca kuasa 6 dengan punca kuasa 6 ni. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Kita nak menentukan. Okey. Mudah sahaja. Kita hanya pertama mesti buat kurungan. Sebabnya number ni adalah number yang berulang. Jadi kita nak hapuskan kuasa 2. Kita kena buat punca kuasa 2, kurungan, tutup balik kurungan, kita letak 2. Sama je macam yang cikgu ajak tadi. Okey, jadi bila punca kuasa 2 ni, kamu hapuskan dia. Kamu hapuskan punca kuasa 2 dengan kuasa 2 ni, kamu akan dapat jawapan dia 6. Mudah saja. Dia nak kamu hitung. Hitung tu kamu kira je lah. Maknanya kalau kamu dah jumpa kuasa, nak hapuskan punca kuasa 2, kamu kenalah buat, kena gabungkan dia dengan kuasa 2. Okey, dia tak boleh bergerak secara sendiri. Maksudnya dia tak boleh, dia kena ada pair, dia mesti ada pasangan dia. Okey? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Yang untuk nombor yang berbeza. Okey, sekarang ni nombor berbeza ni mudah juga. Okey, kamu hanya gabungkan saja. So, jadi punca kuasa 2 darab dengan 18. Okey, setakat ni okey. Okey, kamu hanya punca kuasa ni jadikan dia satu saja. Tak perlu buat 2. Satu saja. Lepas tu nilai dia kamu boleh gabungkan. Campurkan dalam bawah satu punca kuasa tu. Okey. Okey, setakat ni okey. Lepas tu, macam mana kita nak dapat nilai dia? Kamu hanya darab je lah. 2 darab 18 berapa? So, 2 darab 18. Kalau tak tahu sangat, guna calculator. So, kamu akan dapat jawapan dia 36. Jadi, bila kamu dapat jawapan dia 36, kamu nak dapatlah nilai dia. Nak dapat nilai dia, guna juga calculator. Ataupun, apa panggil? Kamu tengok, apa dua nombor yang didarabkan dapat nilai dia 36. Tengok dekat sifir. Kamu akan dapat
kamu akan dapat okey 36. Okey, macam biasalah kita nak hapuskan kuasa 2 ni. Macam ni lah. Kita buat punca kuasa 2 dengan kuasa 2 kita gabungkan. Jadi apa yang dua nombor yang didarabkan dapat hasil dia 36. 6 darab 6. Jadi kita dapat 6. Mudah saja. Okey, setakat ni okey. Okey. Okey, kita tengok pula dalam bentuk pecahan. Pecahan ni dia agak teruk sikit lah. Tapi taklah seteruk yang mula-mula tadi. Sebab kamu mula-mula tadi kamu macam confused sikit kan. Okey, jadi dia hanya bagi punca kuasa 2 3/10 darab punca kuasa 27 per dengan 40. Kamu hanya satukan saja di bawah satu punca kuasa yang sama. Jadi 3 okey. 3 per dengan 10 kamu darab dengan 27 per 40. Okey, setakat ni okey. Kamu hanya gabungkan saja, kamu hanya cantumkan saja di bawah satu punca kuasa. Satu saja punca kuasa, tak payah nak buat dua-dua. Okey, lepas tu punca kuasa, ingat jangan lupa punca kuasa. Kamu darabkan je lah. 3 darab dengan 27. Kamu akan dapat 81. Per dengan 10 darab dengan 40. Kamu akan dapat 400. Okey, setakat ni kamu hanya darab sahaja. Kamu hanya darab yang atas ni dengan yang bawah ni. Kamu hanya darab saja, kamu akan dapatlah 81 per dengan 400. Jadi untuk kita nak hapuskan punca kuasa ni, okey, macam biasalah cikgu ajar buat punca kuasa 81 per dengan 400. Okey, pasangkan dia dengan kuasa 2. Sebab kita nak hapuskan kan. Okey, kita akan dapat, okey, apa nilai yang didarabkan dapat 81. Okey, kita akan dapat 9 per dengan apa dua nombor yang didarabkan dapat 400. So kita akan dapat 20. Macam mana kamu nak tahu 81 400 ni? Tengok pada jadual kuasa 2 yang kamu buat tu lah. Jadual kuasa 2 dan jadual kuasa 2 dan jadual kuasa 2 sempurna. Yang kamu buat tu. Jadi kamu akan dapat lah. Kalau kamu tak gunakan kalkulator pun tak apa. Benda ni kamu hafal je. Okay. So kamu akan dapatlah 9 per 20. Okay, kita tengok pula contoh yang seterusnya. Macam biasa, kita hanya gabungkan sahaja. So 2 per 3 darab dengan 32 per 75. Tak payah takut, tak payah nak macam susah sebab nilai dia besar kan. Tak apa. Dia tidak mengganggu pun. Okey, jadi untuk kita dapat nilai dia, kita buat rumah punca kuasa 2 ni. Okey, macam ni. Kita darab je dulu. Yang atas ni dengan yang bawah ni. Jadi 2 darab dengan 3 per 2. Kamu akan dapat 64 per dengan 3 darab 75. Kamu akan dapat 225. Jadi macam mana kita nak hapuskan punca kuasa dengan kuasa... macam mana kita nak hapuskan punca kuasa? Kita kena pairkan dia atau pasangkan dia dengan kuasa 2. 64 per dengan 225 kuasa 2. Jadi kamu tengoklah dalam jadual kuasa 2 kamu tu, apa dua nombor yang di kuasa 2 dapat 64. Kamu akan dapat lah 8 per dengan
225 yang dikuasakan di kuasa 2 kan dapat dua nombor yang di kuasa 2 dapat 225, kamu akan dapat 15. Jadi kamu dah dapatlah jawapan. Itulah cara dia untuk kita nak hitung nilai bagi dua nombor yang sama dengan nombor yang berbeza. So sama je, dia tak ada pun susah, mudah saja. Lepas tu kalau kamu nak guna kalkulator pun boleh juga. Okey. So untuk hari ni kita dah selesai untuk standard kandungan 3.1, kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi kita dah belajar untuk standard kandungan ni kita dah belajar hampir 9 standard pembelajaran. Yang pertama tu kita dah belajar apa itu maksud kuasa 2 dengan kuasa 2 sempurna. Kita dah menentukan satu nombor dengan kuasa 2 sempurna. Kita dah tahu hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Lepas tu kita juga dah belajar menentukan kuasa 2 tanpa dan menggunakan kalkulator. Lepas tu kita pun dah tahu macam mana nak kira secara manual punca kuasa 2 dengan guna kalkulator dengan tanpa menggunakan kalkulator. Lepas tu kita juga dah belajar macam mana kita nak menganggarkan kuasa 2 suatu nombor dengan punca kuasa 2 satu nombor. Lepas tu hari ni pun kita dah belajar juga macam mana kita nak generalisasikan pendaraban yang sekarang ni lah. Kita nak darabkan dua nombor punca kuasa 2 nombor yang sama dengan punca kuasa 2 nombor yang berbeza. Lepas tu untuk soalan ayat tu kamu boleh refer muka surat. Sekejap lah. Okey, kamu boleh tengok muka surat 56. Macam mana cara nak menyelesaikan masalah. Jadi kamu kena ikut yang sebelum ni kita kenalah kita kena buat refleksi apa semua tu yang kita belajar di bab yang pertama, iaitu kita kena memahami masalah, kita kena merancang strategi, kita kena melaksanakan strategi dan membuat refleksi. Refleksi itulah pengiraan kita. Okey. So kita dah habis dah standard kandungan 3.1 kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi cikgu harap kamu buat latihan untuk kuasa 2 ni dengan punca kuasa 2 sebab nanti bila kita dah belajar untuk standard kandungan yang kedua iaitu 3.2 kamu akan belajar punca kuasa 3 dan kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi dia ada relate, dia ada perkaitan antara kuasa 2 dengan kuasa 3 tu. Cuma beza je, 2 tu kita darab diri dia 2 kali. Dan kalau punca kuasa 3 ni dan kuasa 3 ni kita darab dia 3 kali. Jadi dia sama je. Jadi kamu kena faham dulu kuasa 2 tu macam mana, punca kuasa 2 tu macam mana. Nanti bila kita belajar untuk kuasa 3 dan punca kuasa 3, jadi kamu dah boleh nampak perbezaan dia. Dia hanya beza dia 2 dengan 3 tu sahaja beza dia. Okey? Jadi cikgu akan bagi latihan untuk kamu agar kamu supaya kamu nampak lagi macam mana kuasa 2, punca kuasa 2 ni macam mana cara nak menentukan menggunakan kalkulator dan tanpa menggunakan kalkulator apa semua. Okey, cikgu akan bagi latihan. Jadi kalau ada soalan ataupun cara pengiraan yang kamu tak tahu, cikgu mohon kamu boleh WhatsApp cikgu ataupun kamu telefon cikgu. Cikgu akan terangkan pada kamu. Jangan biar kosong. Ada kawan-kawan kamu yang hantar latihan pada cikgu. Okey, itu cikgu ucapkan tahniah sebab kamu dah hantar latihan. Tapi jangan hantar latihan kosong. Kamu biarkan soalan tu kosong. Jadi cikgu tak tahu kamu faham ke tak faham. Jadi kamu kena buat juga. Lepas tu kalau kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp cikgu. Cikgu akan bagi pengiraan tu macam mana. Cikgu akan bagi secara individu lah. Ataupun kalau kamu hantar dekat dalam grup, cikgu akan buat penyelesaian tu dalam grup WhatsApp kita. Okey? So, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu teruskan buat latihan. Yang mana hantar latihan pada cikgu tu, cikgu ucapkan terima kasih
kepada mereka, pelajar-pelajar yang tak hantar lagi kerja latihan kamu, cikgu harap kamu boleh hantar latihan. Lepas tu kamu simpan, nanti bulan 4 ni kita dah, insya-Allah kita dah ada persekolahan bersemuka. Maknanya kamu boleh jumpa cikgu kat sekolah, cikgu pun boleh jumpa kamu kat sekolah. Nanti kat situ kita boleh berbincang balik kot lah, ada soalan-soalan yang kamu nak tanya. Okey? Okey, so setakat itu saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.